Hello Malaysia, selamat datang ke program Bual Bicara Bola Sepak yang saya beri nama Sembang Bola. Pada hari ini saya ditemani oleh dua orang rakan karib saya, iaitu Abid dan juga Aidil. Kehadiran awang import ke liga tempatan kita telah memberikan pelbagai kesan, sama ada ianya baik ataupun buruk. Aidil, Saya setuju pada cadangan pemain import itu untuk liga kita sebab dia dapat meningkatkan kita punya mutu permainan sesuatu pasukan kita. Sebelum ni pada 2009 hingga 2011 liga tempatan kita kan ada peraturan yang bahawasanya main import dilarang untuk sesebuah tim tu. Oh, iya ke? Ya, pada waktu itu sebab kita punya skop kebangsaan kita tengah merudum. So diorang fikir pemain tempatan tak cukup permainan sebab pemain import, so diorang larang benda-benda macam ni Untuk memberi waktu permainan kepada pemain tempatan. Okay. Tapi dalam masa yang sama, kalau kontra dia, kita boleh tengok pada kejohanan AFC Cup yang diwakili oleh kita punya pasukan-pasukan kelab dari negara kita, Malaysia. Sebagai contoh, masa 2009 starting peraturan dilarang tengok tim kita, Kedah dengan Johor yang mewakili ke kejohanan dia orang sampai mana je. Yang Johor last sekali grouping. Kalau yang Kedah tu second place, dapat pergi lah sampai playoff. Habis sampai playoff, diorang kena bantai 8-2 dengan kelab dari Vietnam. Maksudnya apabila ketiadaan awang import ni menyebabkan prestasi kelab daripada negara kita sangat Teruk di teruk peringkat di antarabangsa peringkat Asia. Okey. Kalau kita tengok pada ni lah, sekarang ni bila kita ada import, kita punya pencapaian di peringkat Asia tu macam tahun 2015, tim negara kita yang diwakili oleh Johor Darul Takzim atau JDT dan Pahang telah menunjukkan prestasi yang amat memberangsangkan di Piala AFC tu. JDT pada waktu itu menjadi juara, Pahang pula dia sampai ke quarter final. Itu sangat memberangsangkan bagi pasukan dari negara kita. Pada pertandingan final, kalau tak silap saya, apa yang skor tu? Leandro Velasquez. Jadi konklusinya Aidil? Okay. Sebagai konklusinya, semua kelab memerlukan pemain import untuk meningkatkan prestasi sesebuah pasukan. Okey, jadi seterusnya Abid, bagaimana pula? First of all, aku rasa memang tak setuju lah. Memang tak setuju kita ambil import untuk Liga Malaysia. Kenapa? Okay. First, kita tengok tahun 2009-2010 macam Aidil cakap, larangan ke atas pembelian pemain import. Betul tak? Jadi 2010 kita juara AFF Suzuki Cup. Siapa kita punya striker masa tu? Danny Guiza ke? Bosco Balaban ke? Bukan. Safi Salih, Mayo dengan Asari Samsudin. Jadi nak tunjuk kita ada kualiti dalam tim kita sebenarnya. Tapi bila larangan tu diangkat, ban tu been remove, kita tengok Selangor start ambil Bosco Balaban, Kelantan start ambil Muhammad Gada, Johor pula ambil Danny Guiza masa tu. So mana striker tempatan kita nak main? Safi Salih, tak silap saya masa kat Pelita Jaya lagi masa tu. Bermain di Liga Indonesia. Main kat Liga Indonesia. Sebab Liga Indonesia pun tahu kita punya kualiti pemain macam mana. Tapi sekarang ni import dah ada kat dalam tim, macam mana striker kita nak main? Dulu Asari Samsudin meletup, Hazwan Bakri start naik, Rozaimi juga start naik. Sebelum dia accident tu memang satu kemalangan yang tak boleh dielakkan lah. Tapi kita dapat tengok pemain tempatan kita memang ada kualiti. Tapi bila start ambil import, macam mana pemain kita nak terus berkembang? Macam mana nak dapatkan minit permainan tu? Sekarang ni kita tak ada liga untuk simpanan apa, jadi memang dia orang tak dapat main kat tim utama, memang takkan dapat lah. Nah, tengok sekarang ni Hazwan Bakri, mana? Dulu meletup kat Selangor, sekarang tak ada. Kita sekarang ni memang penuh lah. Mana-mana tim Liga Super memang penuh dengan pemain import je. Macam JDT ada Lego Santo. Di Kelantan kita ada striker, pemain import dia orang yang asyik tukar-tukar je lah. Tapi kat Pahang ada Nixon Okame. Tu gaji dah bayar belum? Gaji orang tahu lah sebelum bayar tu. Jadi in the end, kita akan ada satu masalah nak cari striker untuk negara kita. Alhamdulillah lah sekarang kita ada Syafiq Ahmad, ada Safawi Rashid. Tapi sampai bila kita nak ada benda macam ni? Kita ada tempoh di mana dari 2011 sampai 2018 muka sama, Mak Yo je main. Betul tak? Dan sampai kita pun naik muak. Tengok muka dia kadang-kadang kan.
Jadi konklusinya, Konklusinya rasanya sampai bila kita nak tengok import main. Kita tak nak tengok ke Malaysia Cup, Piala Malaysia, Hairudin Omar ke yang skor, Asari Samsudin. Sekarang ni yang skor Wanda Lewis, Kipreh Tercece. tapi walau bagaimanapun saya sependapat dengan Aidil di mana kehadiran pemain import amat memberikan faedah kepada liga kita. Melalui sambutan daripada para peminat telah meningkat. Sebagai contoh, apabila kehadiran Pablo Aimar yang dibawa oleh TMJ ke JDT pada tahun 2013, pada waktu itu media-media barat telah memberikan diorang punya spotlight, maksudnya diorang tertumpu kepada Liga Malaysia. Pada waktu tu antara import semua sekadar pemain yang biasa-biasa saja. Apabila TMJ telah melakukan revolusi, JDT telah menarik minat. Afiq ingat tak yang Podolski menyatakan minat untuk bermain dengan JDT? Oh, betul. Antaranya Podolski dan kalau tak salah saya sekitar tahun 2016 Samuel Eto'o daripada Chelsea waktu tu, tapi mungkin disebabkan gaji yang terlalu tinggi kan. Tapi apa pun kehadiran pemain import ke liga tempatan kita memberi satu penjenamaan baru kepada liga tempatan kita. Di samping itu juga kehadiran mereka telah menarik beberapa syarikat penajaan untuk membantu kelab-kelab di Malaysia membayar gaji pemain mereka. Melalui duit-duit tajan ini sepatutnya boleh dibayarlah gaji-gaji pemain. Tapi kat situ dia akan timbul lagi satu masalah. Bila Pablo Aimar datang ke JDT, klub-klub yang kecil dia start nak ambil pemain di luar bajet mereka, dan ni akan timbul masalah gaji pula. Okay, bayangkan pemain import gaji misalnya 100,000 sebulan, tapi kualiti dia seumpama pemain tempatan dia. Kan lagi elok kita ambil pemain tempatannya daripada ambil pemain import. Kita tengok yang tu belum termasuk yang dengan masalah sikap lagi. Contoh di Sabah, kononnya nak ambil bekas pemain Liverpool El Hadji Diop. Lalas balik Sabah pun tak. Kita tengok Sarawak dulu ambil Gabor GFS, pemain kebangsaan Hungary masa tu. Tapi itu pun sekadar separuh jalan enggak, separuh musim enggak. Sebab itu pentingnya untuk setiap kelab ukur bajet mereka. Bagi aku better nak ambil pemain import boleh, tapi kita letakkan satu, kita perkenalkan salary cap. Mana import ada had dia, harga maksimum gaji mereka. Contoh paling maksimum 100,000 sebulan. Sebab itu yang tengah dilaksanakan di Liga Super Cina. Sekarang macam Oscar, macam Hulk planning nak balik ke Eropah sebab Liga Cina dah letak salary crap pula. Salary cap. Maksud salary cap tu maksudnya adalah maksimum gaji mereka lah kan. Betul. Jadi contohnya pasukan yang ada masalah dengan membayar hutang macam PDRM sekarang ni, kita ada dengan Melaka nak bayar gaji Syukuadan pun tak boleh sekarang ni. Kelantan tu dari jadi merah jadi pink, merah balik kan ni. Itu pun problem lagi. Jadi kalau letak salary cap ni dia akan memudahkan lah. Tak ada Liga Malaysia buruk nama sebab ada tim tak bayar apa. Ya betul lah. Pada saya nak ambil boleh, tapi berpada-pada. Jadi saya rasa nampak isunya adalah kepada pasukan-pasukan kerdil lah kan. Kalau untuk macam JDT Selangor rasanya tak ada masalah untuk mengambil import yang berkualiti tinggi. Jadi konklusinya, awang import memberikan faedah, tetapi ianya juga mampu memberikan akibat yang buruk pada sesuatu pasukan.